Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita secara PDPR lah untuk kelas fizik tingkatan 4. Okey. Jadi sebelum kita mulakan kelas, marilah kita sama-sama baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi untuk kelas kita hari ini kita akan bincang tentang tajuk gerakan jatuh bebas. Jadi semua pelajar boleh bersedialah buka buku teks unit 2.3. Kita akan bincang tajuk gerakan jatuh bebas. Okey. Jadi apabila kita sebut jatuh, kataan jatuh dia. Jatuh tu satu objek turun ke bawah lah, turun ke atas bumi. Sebab apa dia boleh jatuh? Sebab bumi yang kita duduk ni adanya daya graviti, ada tarikan graviti kan. Graviti menyebabkan semua objek ditarik ke permukaan bumi. Okey, daya graviti. Jadi bila kita sebut jatuh bebas, dalam bahasa Inggeris dia sebut free fall ya. Jadi kita kena biar jelaslah benda ni kan. Jadi dalam topik kita hari ini, yang pertama kita akan belajar bincang tentang apa itu jatuh bebas, konsep jatuh bebas yang betul. Dan yang kedua, kita akan tengok pengiraan ataupun penyelesaian masalah bagi gerakan jatuh bebas. Ada sedikit pengiraan lah. Bila benda yang bergerak ni kita perlu kira hal laju, kira pecutan, kira sasaran dia, kira masa dia adalah. Kita tengok lepas ni dah. Okay. Jadi yang pertama, apa itu jatuh bebas? Secara takrifnya, jatuh bebas ni apabila sesuatu objek tu jatuh ataupun bergerak ke arah permukaan bumi disebabkan oleh daya graviti sahaja. Okey. Contoh kalau buah kelapa tadi jatuh ke atas permukaan bumi, kita tak boleh sebut jatuh bebas. Sebab apa? Sebab dia daya, betul lah buah kelapa tadi ditarik oleh graviti ke arah bumi. Tapi pada masa yang sama dia ada geseran udara dia. Buah kelapa tu bergeser dengan udara, ada daya geseran. Dia ada daya lain yang terlibat. Jadi tak boleh panggil jatuh bebas lah. Jatuh bebas ni hanya berlaku bila dalam keadaan vacuum lah, tidak ada udara. Maksudnya hanya daya graviti sahaja yang terlibat. Itu baru kita boleh panggil sebagai jatuh bebas. Okey. Jadi istilah yang kedua yang perlu kita tahu, apa itu pecutan graviti ya. Pecutan graviti ialah pecutan yang berlaku kepada sesuatu objek disebabkan daya tarikan graviti. Ini kita panggil sebagai pecutan graviti. Bila sebut pecutan, maksudnya semasa objek tersebut jatuh, dia ada pecutan. Bila sebut pecutan, dia hal lajunya bertambah lah. Hal lajunya bertambah. Semakin dekat nak sampai, semakin laju dia bergerak. Dia ada pecutan ya. Hal lajunya bertambah. Okey, itu kita sebut sebagai pecutan graviti. Kalau kita banding dua objek ni, satu objek duduk dekat permukaan bumi, tinggi kan, rendah ya. Satu lagi tinggi. Kalau kita lepaskan kedua-dua objek tu jatuh, semasa nak sampai kat permukaan bumi tu, objek yang datang daripada tempat yang lebih tinggi akan bergerak lebih laju lah semasa nak sampai, sebab dia ada pecutan ya, pecutan graviti yang menyebabkan hal lajunya semakin bertambah. Kalau dekat tu, kalau kita tingkat 1 dengan tingkat 5 ni, contoh kita lepaskan objek tingkat 1 tu, semasa dia nak sampai ke permukaan bumi tu, hal lajunya ada hal laju tertentu kan. Kalau kita nak banding dengan tingkat 5 tu, masa dia nak sampai ke permukaan tanah tu, dia hal lajunya lebih tinggi sebab dia punya jarak dia jatuh tu lebih tinggi. Dia ada pecutan bertambah lah. Okay, kita tengok
Okey, nilai pecutan graviti ni berubah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Di seluruh permukaan bumi ni nilai graviti tidak sama. Jadi secara umumnya di kawasan khatulistiwa, nilai pecutan yang kita guna ialah 9.78. Manakala di kutub bumi, nilai pecutan gravitinya ialah 9.83. Berbeza ni. Sebabnya apa? Sebabnya di sini dijelaskan bahawa jarak dari kutub ke pusat bumi berbanding dengan jarak dari khatulistiwa ke pusat bumi ni berbeza. Ini 6372, yang ni 6350. Jadi semakin jauh, semakin dekat pendek dia punya jarak ni, pecutan gravitinya semakin kuat ataupun daya gravitinya semakin kuat ya. Jadi secara umumnya nilai yang digunakan dalam pengiraan, apa-apa pengiraan bila sebut pecutan graviti dia guna 9.81. Ada yang guna 10 bunda. Tapi banyak yang guna 9.81 lah kalau kita sebut pecutan graviti. Okey. Jadi perkara kedua yang kita akan bincang ini hal ni penting ni, penyelesaian masalah, nak jawab soalan ni. Okey. Bila nak jawab soalan, rumus-rumus yang digunakan. Dalam tajuk ni kita ada 3 sahaja rumus. Belajar dah ni rumus ni. Rumus gerakan linear ni. Okey. V sama dengan U tambah GT. Sebelum ni G ni dia guna AT pecutan, G ni pecutan graviti kan. S U T tambah 1/2 GT. G ni sebelum ni kalau rumus gerakan linear kita guna A. Kalau dalam tajuk graviti kita guna G. Okey. Jadi konsepnya ialah apa? Satu bola ni duduk tengah. Objek dilepaskan ke bawah. Okey, bila objek ni bergerak ke bawah sama dengan arah graviti. Okey. Ni dalam tajuk ni kena buat andaian lah. Kalau objek dilontarkan ke atas, kalau atas tu kita anggap sebagai arah positif, satu lagi arah tu, arah yang bertentangan kita kena anggap sebagai negatif lah untuk pengiraan. Tapi kebanyakan pengiraan dia guna kalau bola ni jatuh ke bawah sama dengan arah pecutan graviti, G kita guna nilai positif lah. Kalau bergerak ke atas berlawan dengan pecutan graviti kita guna nilai negatif. Okey. Sekarang kita tengok contoh video yang terlibat. Video dia nak tunjukkan eksperimen menunjukkan pecutan graviti ya. Apa benda ni? Gini, kita ada bulu air, sehelai bulu air dengan sehelai bola. Kalau kita lepas kedua-dua ni pada masa yang sama, kita akan dapati bola jatuh dulu. Okey, bulu air ni lambat sebab dia ada geseran udara ni. Dia tidak dalam keadaan jatuh bebas. Tapi kalau kita letak dua objek ni dalam vacuum ni dalam satu ruang yang tidak ada udara, tidak ada jiring, vacuum. Kita akan dapati hanya daya graviti sahaja bertindak, dia akan sampai kedua-dua objek tadi akan sampai pada masa yang sama. Tengok deh. This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. And it's got an eccentric construction, which is part of its history. It was built in the 1960s as a nuclear test facility to test nuclear propulsion systems. And that meant that they built it out of aluminium to make the radiation easier to deal with. Aluminium is not the best thing, the strongest material to build a vacuum chamber out of. So they built an outer concrete skin, which is part radiation shielding and part an external pressure vessel, so that this thing can take force that's present outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Ni kita tengok dah. Kita buat eksperimen ni. Galileo's experiment was simple.
He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Okay, jadi bila ada udara, dia tidak jatuh secara bebas. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. Air resistance, ada daya geseran udara. Bola tu ada daya geseran udaranya kecil nilai dia. Air ni, To remove the air. jadi dia akan buang udara. Jadikan bilik ni vacuum, dia tutup, lepas tu dia seduh. Semua udara dipam keluar. Maksudnya bilik ni tidak ada udara, ya, kosong. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. We dropped 2 millitorn in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. Buat pam lah. 6104 manual, 10% open. Nak seduh semua udara keluar tu, kuat ya, tekanan dia kuat. Pressure set point at 240 psi. We are go for drive. Okay. 9, 8, 7, 6, 5, 4, count down, 2, 1, release. Okay, sini kita tengok kedua-dua objek jatuh. Ini yang kita panggil sebagai gerakan jatuh bebas. Kedua-dua objek hanya bergerak disebabkan oleh daya graviti sahaja. Tidak ada geseran udara. Kita dapati They came down exactly the same. jatuh pada masa yang sama. Ya, kedua-dua jatuh pada masa yang sama. Exactly. Ini kita sebut Exactly the same. Feathers don't move, nothing. That's just brilliant. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down, gravity. Ini But Einstein imagined the scene very differently. Daya graviti yang The menyebabkan happiest seluruh thought of his objek life tadi was jatuh this: pada masa the yang reason sama. the bowling ball and the feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all. Okey. Jadi sekarang kita tengok contoh-contoh soalan latihan dia. Okey. Latihan soalan pertama, kita tengok deh. Andaikan G pecutan graviti 9.81 dan tiada rintangan udara dalam bekas ni deh. Sebiji batu jatuh daripada ketinggian 45 meter. Berapa lama masa yang diambil oleh batu itu mencecah tanah? Jadi antara tiga formula tadi, formula mana yang kita nak guna ya? Okey. Yang pertama, daripada soalan ni kita dapat maklumat G 9.8, S sama dengan 45, S ni apa? Sesaran. U sama dengan kosong sini. U halaju awal dia tak bergerak lagi. U sama dengan kosong. Dan T, kita nak cari masa yang diambil oleh batu. Okay, jadi formula apa yang perlu kita guna? Kita pilih formula ni. S sama dengan UT tambah 1/2 AT kuasa 2. A ni G lah. G ya, nilai G ni. Okay. Kita gantikan semua nilai ni dalam formula. Okay. 45 dia punya sesaran. U kosong. U kosong. 1/2 A. A ni pecutan G lah. Dalam formula buku tadi guna G. Pecutan graviti G 9.8 darat T kuasa 2. Jadi jawapannya kita sudahkan sama matematik ni 3.03 saat. Dia punya masa untuk batu ni jatuh ke bawah. Okay, kita tengok soalan B. Berapa halaju batu itu semasa ia menghentam lantai? Kita nak cari V, halaju akhir dia. G kita dah ada nilai. S kita dah ada nilai. U sama dengan kosong. T
kita guna jawapan T ni, 3 ni mari mana? 3 ni mari daripada sini. Daripada soalan pertama tadi kan. Soalan A ni. Okey. Jadi kita boleh carilah hal laju akhir. Kita guna formula V U tambah AT. U kosong, hal laju awal dia kosong. A ni G lah, pecutan graviti, darat 3. Dapatlah jawapan 29.4 meter per saat. Kita tengok soalan 2 ya. Okay, soalan 2. Amir menjatuhkan batu ke dalam perigi jika jarak antara atas dengan permukaan air ialah 20 meter. 20 meter ni nilai dah sah. Nilai apa ni? Nilai sesarang. Okay. Soalan A dia cari berapa masa yang diambil oleh batu untuk sampai ke permukaan air. Okay, kita tengok. Jadi maklumat yang kita dapati, yang kita dah ada, kita dah tahu nilai pecutan graviti 9.8, S sesaran 20, U kita anggap kosong lah. Masa kita lempar batu tu hal laju awalnya kosong dah. Okay. T, kita nak cari T dia. Berapa masa batu tu sampai ke permukaan air. Jadi formula mana kita perlu guna? S UT tambah setengah AT. A ni kita tukar dengan G lah. G ya. Pecutan graviti. Okey. Kita isi je lah nilai-nilai ni dalam soalan. Kita sudahkan persamaan ni. T sama dengan 2.02 saat untuk sampai ke permukaan air. Okey. Berapa laju batu apabila ia terkena permukaan air? Pattern soalan sama macam tadi juga. Okay, G kita ada, S kita ada, U kita ada, T kita ada 2. 2 ni mari mana? Mari daripada soalan pertama tadilah, B. Lepas tu kita menggunakan persamaan V, U tambah AT. Kita masukkan nilai dan jawapannya ialah 19.6. Okay. Kita tengok satu lagi soalan. Okay. Sebiji bola dilontar ke atas secara menegak dengan hal laju awal 10. Dia bagi dah hal laju awal 10. Hitung masa bola itu mencapai ketinggian maksimum. Okey. Bila kita baling objek ke arah atas, dia naik sampai atas tu dia berhenti ke tak? Berhenti sekejap baru dia jatuh balik. Naik tu dia stop. Sekejap je dia berhenti. Okay. Jadi apa maklumat yang kita dapati ialah apa? G kita tahu dah. G ni dia guna nilai negatif. Kenapa guna nilai negatif? Sebab dia bergerak berlawan dengan arah graviti. Graviti arah bawah positif. Kalau ke atas kita guna nilai negatif. Okay, U 10, V kosong ya. Kenapa guna kosong? Kosong ni sebab apa? Sebab kita baling bola ke atas tadi. Dia berhenti kan? Hal laju akhir dia berhenti. Kosong baru dia jatuh balik. Ya. Jadi kita boleh cari nilai T. Guna formula ni U tambah AT. Okey. Gantikan nilai U 10 tolak tolak negatif lah ni sebab kita guna nilai negatif. Negatif 9.8 T. Dapat nilai T 1.02 saat. Soalan B, cari tinggi maksimum. Tinggi maksimum ni kita cari sesaran ya. Sesaran. U kita dah ada dah 10, V kosong, G negatif 9.8, T 1.02 ni mari daripada soalan A tadi yang kita dah kira tadi. Okey. Masukkan dalam formula V kuasa 2, U kuasa 2 tambah 2 AS. A ni kita ganti dengan G dah. Sama je lah. Kosong. V kuasa 2 ni kosong lah. V ni ketambah ni sama dengan 10 kuasa 2 tambah 2 negatif. Negatif. Kenapa guna nilai negatif? Sebab objek ini bergerak ke arah atas berlawan dengan daya graviti dia, pecutan graviti ke arah bawah. Jadi jarak maksimum dia naiklah 5.10. Okey, kita tengok satu lagi soalan. Sebiji bola dilambung ke atas daripada tanah dengan hal laju 30 meter per saat. Selepas beberapa lama bola itu menyentuh tanah semula. Dia suruh cari apa ni? Cari masa. Okey. Dengan hal laju 30 meter per saat ni, apa maklumat yang kita dapat? G kita dah ada. G kena guna nilai negatif. Kenapa guna nilai negatif? Sebab dia bergerak ke arah atas. U 30. Hal laju awal. V
halaju akhir. Kalau benda bergerak ke atas, selalu ingat halaju akhir dia kosong. Sampai sini dia stop. Sekejap baru dia turun balik. Okey, kita nak cari T. Guna formula macam tadilah soalan tadi Okey, cuba isi. Kita isi nilai. Berapa awak dapat? Okey. 30.98T. Okey. Jadi T sama dengan 3.1 saat. Boleh soalan ni? Okey. Jadi selepas berapa lama bola itu menyentuh tanah semula? Maksudnya apa? 3.1 saat naik, lepas tu 3.1 saat turun. Jadi kena darab 2 lah ni. 6.22 saat. Boleh sini? Okay. Kita tengok soalan seterusnya, soalan 5. Satu objek berjenis 5 kg dilepaskan dari sebuah bangunan setinggi 500 meter. Berapa masa yang diambil untuk sampai ke tanah? 500 meter ni dia punya, kita tengok nilai. Nilai-nilai yang diberi dalam soalan. Yang pertama G kita dah ada. G, U, kalau objek jatuh U kosong. S sasaran dia 500. Guna formula ni. S sama dengan UT tambah 1/2 AT kuasa 2. GT kuasa 2 ni sebenarnya. Okey, tak apalah, sama je. Kalau dalam tajuk graviti kita kena guna G lah. Kalau dalam tajuk gerakan guna A pecutan. Okey. Gantikan nilai 500 kosong. Okey, kita dapati jawapan dia T sama dengan 10.1 saat. Okey. Jadi saya rasa kita cukuplah untuk contoh-contoh tadi. Jadi saya nak bagi kerja sikit hari ni, tugasan kepada awak semua. Okey. Awak jawab soalan ni ada 1, 2, 3 dan 4 dalam buku tulis. Tulis jawapan dan sila snap gambar buku tulis awak tu dan boleh PM kepada saya Sila buatlah, wajib buat. Boleh. Saya harap siapa yang tak faham untuk soalan 3, soalan 4 ni, boleh, jangan malu, boleh tanya saya Okey. Jadi cikgu harap semua fahamlah tajuk kita bincang hari ni.